Salam sejahtera, ini Base Malaysia, edisi Khamis 22 Julai 2021. Ketika ini bersiaran langsung menerusi saluran berita RTM dan TV1. Sebelum ke topik perbincangan utama petang ini, kita tinjau terlebih dahulu perkembangan saham yang disediakan PNB Investment. Mengemudi cabaran perniagaan ketika pandemik menjadi tumpuan utama pada persidangan Maya SME Bank Access 2021 yang akan berlangsung pada Isnin depan. Program padanan perniagaan itu menghimpunkan pakar industri, pemilik perniagaan, pembekal dan rakan kongsi berpotensi yang akan menawarkan bantuan secara terus kepada usahawan. Ini terutama dalam meningkatkan perniagaan mereka melalui platform nasional. Access 2021 akan dilancarkan oleh Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Perkongsian lanjut mengenai program berkenaan dalam Respons BIS. Begitu ramai usahawan PKS sekarang yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP yang dijalankan oleh kerajaan untuk menangani pandemik COVID-19. Sebagai sebuah institusi kewangan perbankan ataupun IKP yang diberi mandat untuk membimbing dan memajukan sektor PKS negara, SME Bank muncul membantu dengan membawa kepada semua usahawan PKS satu program yang dinamakan SME Bank Access 2021, iaitu satu program padanan perniagaan ataupun business matching yang terbesar peringkat kebangsaan. Anjuran SME Bank di atas secara atas talian pada 26 Julai 2021 dari pukul 9 pagi sehingga 5 petang. SME Bank Access 2021 bertujuan memberi peluang kepada usahawan PKS untuk mendapat beberapa manfaat seperti peluang pembiayaan dan peluang menyerta program pembangunan yang ditawarkan oleh SME Bank dan juga rakan-rakan strategik Access 2021, memberi akses kepada pasaran yang luas, yang lebih luas, selamat dan juga berstruktur untuk menghubungkan PKS dengan entiti pembiaya, pelabur dan juga penyedia program pembangunan keusahawanan, dan juga untuk memberi maklumat terkini mengenai produk dan perkhidmatan yang disediakan oleh rakan-rakan strategi SME Bank dan SME Bank sendiri untuk mendapatkan bantuan bukan sahaja dalam bentuk perkhidmatan kewangan tetapi juga keperluan perniagaan lain yang berkaitan. Pandemik COVID-19 telah menyaksikan peningkatan permintaan dalam aktiviti pos dan kurier. Ini didorong aktiviti pembelian dalam talian yang sangat menggalakkan, terutama apabila Perintah Kawalan Pergerakan terpaksa dikuatkuasakan. Seiring perkembangan itu, Pelan Accelerator Kurier Negara atau Package diperkenal Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan matlamat meningkatkan kualiti perkhidmatan kepada rakyat bagi menyokong pertumbuhan industri e-dagang. Bagi melihat manfaat pakej ini, kita terus sahaja bersama rakan penyampai Azam Abdullah dalam Bual BIS. Baik, terima kasih rakan tugas di studio. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama dengan saya Azam Abdullah. Hari ini dalam Bual BIS kita nak bincang satu lagi inisiatif yang saya kira amat penting dalam proses untuk kita menghadapi pandemik COVID-19, iaitu Perkasa Industri Pos dan juga Kurier Malaysia. Hari ini kita nak bercakap mengenai Pelan Accelerator Kurier Negara ataupun singkatannya sebagai package. Apakah inisiatif dan juga apakah yang ditawarkan oleh package ini, dan untuk bercakap lebih lanjut mengenai inisiatif ini bersama dengan saya iaitu Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC, Dr. Fadrullah Suhaimi Abdul Malik. Assalamualaikum Dr.
Waalaikumsalam, Zam. Apa khabar? Baik, saya kira alhamdulillah, saya kira banyak yang doktor nak kongsikan mengenai perkasa industri pos dan juga kurier Malaysia. Tajuk kita hari ini mengenai package ini. Baik, doktor, boleh kita mulakan dahulu dengan bagaimana yang dianggap sebagai perkhidmatan perlu pos dan juga kurier ni kan. Jadi bagaimana satu kurier menghadapi COVID-19 setakat ini, doktor? Terima kasih. Masa ini memang terdapat kekangan lah untuk pihak industri kerana industri sebelum adanya pandemik tersebut telah dibangunkan untuk menampung penggunaan infrastruktur yang sudah ada pada tahap yang tertentu. Jadi kalau kita lihat pada tahun 2019 bilangan parcel per kapita hanya 7. Ya, pada tahun 2020 dia meningkat sehingga 14 parcel per kapita. Maknanya dia naik dua kali ganda. Jadi bila perkara itu terjadi, pihak industri telah melaksanakan 3 perkara. Nombor 1, mereka telah meningkatkan keupayaan mereka untuk menghantar barangan tersebut. Dan di sinilah kita lihat terdapat juga peningkatan bilangan pekerjaan. Sungguhpun orang kata pandemik tak ada orang hilang kerja, tetapi di industri kurier dianya telah menjanakan pekerjaan baru. Cara kedua adalah cara mereka menghantar. Jadi kerana kalau dulu kita mungkin mendapat benda tu dalam masa yang singkat, mungkin dia kena maklumkan pada pelanggan ada kelewatan sedikit. Jadi ini boleh menampung isi padu parcel yang telah meningkat. Dan ketiga, mereka melebarkan perkhidmatan mereka untuk memastikan isi padu yang datang tu tidaklah semua tertumpu di sesuatu tempat, dan untuk menampung pelebaran tersebut banyak telah membesarkan gudang mereka, ya, atau kita panggil distribution hub. Kalau kadang-kadang kalau kita masuk tu kadang nampak daripada lantai sampai ke bumbung barang tersebut, ya, dan terpaksa dikeluarkan dalam masa sehari. Ya, jadi itulah sebabnya kata pihak industri telah bertungkus lumus untuk menangani peningkatan permintaan pada waktu pandemik. Tapi tentu bila prasarana itu tertekan, maka terdapat juga kita orang-orang yang mengadu yang ada kalanya barangan lambat sampai, barangan sampai tidak dalam keadaan yang kita inginkan dan sebagainya. Itu antara cabaran yang perlu dilalui oleh syarikat kurier untuk pada masa sekarang ini. Dan kalau kita melihat kepada keuntungan dalam kalangan syarikat kurier yang dilaporkan merosot, tetapi hakikatnya peningkatan signifikan jumlah parcel. Jadi bagaimana Dr. Nam menjelaskan keadaan ini? Kita selama ni kita telah mengambil pendekatan agar industri ni berdaya saing, ya. Jadi kita telah memberikan kelulusan untuk pelbagai pemain untuk berniaga dalam industri di sini. Dan apabila kita terdapat ramai pemain dalam sesuatu industri, bila kita lihat isi padu atau bilangan parcel naik, tetapi bila kita lihat keuntungan tidak naik mengikut trend peningkatan parcel, maka kita dapati bahawa terdapat persaingan, dan persaingan yang ada sungguh pun kita suka sebagai pengguna kerana harga perkhidmatan tu boleh diturunkan, tetapi kalau ianya menghasilkan persaingan yang tidak sihat atau kita panggil price dumping, ya, dan di sinilah kita lihat keuntungan tu akan merosot, dan kalau keuntungan tu merosot maka mereka tidak boleh melabur semula ke dalam infrastruktur yang perlu diadakan, dan hasilnya kita sebagai pengguna akan mendapat perkhidmatan yang kurang daripada apa yang kita ingin. Mak, kita nak melihat pula kepada inisiatif baru yang dilancarkan oleh SKMM, iaitu package ataupun Plan Accelerator Kurier Negara. Jadi untuk matlamat dan juga sasaran package ini yang kita singkatkan, apa yang boleh Doktor kongsikan kepada penonton? Apa yang kita dapati adalah dalam dunia e-commerce, pandemik ni adalah buruknya, tetapi yang baiknya adalah peningkatan penggunaan e-commerce oleh kita sebagai pengguna. Jadi bilangan jual beli itu meningkat.
Ya, dan di sinilah kita lihat kalau kita tidak mengadakan sesuatu terhadap industri yang tadi terdapat cabaran-cabaran yang saya maklumkan tadi, maka industri ini tidak boleh berkembang dan mengambil peluang yang datang dengan adanya peningkatan e-commerce. Jadi dengan aspirasi untuk kita tingkatkan parcel ke tahap 30 parcel per kapita, maka perlu terdapat satu tata cara ataupun satu plan industri untuk mereka bersama-sama membangunkan industri itu. Jadi untuk melaksanakan ini, kita telah adakan apa kita panggil pendekatan makmal. Dan di sini makmal tersebut telah diadakan bersama pemain industri dan pelbagai lagi stakeholder yang ada. Dan hasil daripada makmal tersebut, inilah yang kita adakan apa kita panggilkan sebagai package. Dan sasaran-sasaran dan pendekatan yang diutarakan dalam program package ini bukan daripada MCMC, ia datang daripada pihak industri, dan kami sebagai pengawal selia terhadap industri ini akan melaksanakan proses fasilitasi untuk usaha-usaha ini, dan sasaran-sasaran ini tercapai. Dan kita dapat melihat bahawa keadaan pandemik sekarang ini sebenarnya mencetuskan satu lagi revolusi yang baru, terutamanya kepada plan kurier dan juga pos. Jadi apakah inisiatif-inisiatif yang terkandung dalam package ni, Doktor? Terdapat 8 inisiatif. Okey, saya tak naklah kata bercerita ke semua 8. Yang penting nombor satu, saya nak ceritakan tentang pendekatan untuk melebarkan tempat kita boleh menghantar barang dan tempat kita akan boleh mengambil barang. Kalau kita ambil pendekatan hari ini, kita barang-barang yang kita beli akan dihantar ke rumah. Dan ada kalanya kita tak ada kat rumah. Jadi apa jadi? Barang tu sama ada tidak dihantar ke rumah ataupun ditinggalkan di luar rumah. Dan bila barangan ada di luar rumah tu, adalah orang-orang yang tengok benda tu terbiar je. Tak ada orang punyanya lah. Jadi barang yang dihantar tu akan ada kaki sendiri. Jadi itulah isu yang kita ataupun cabaran kita nampak. Dengan ada pendekatan yang saya maksud tadi, kita panggil ini adalah PUDO. PUDO adalah singkatan pick up and drop off. Di sini kita mengadakan rangkaian, sama ada rangkaian ni dalam bentuk loker-loker di tempat-tempat khas ataupun penggunaan kedai-kedai yang buka 24 jam. Dari sini kita boleh menghantar barang yang kita nak menjual, dan juga kita boleh mengambil barang yang kita telah beli mengikut kesenangan kita. Jadi ini akan memastikan penghantaran itu adalah 100%. Jadi bila penghantaran itu 100%, maka ianya akan dengan sendirinya akan meningkatkan lagi permintaan. Sebab apa? Bila kita beli, benda sampai, saya silap kita kena beli benda baru. Tapi kalau kita beli tak sampai, kita tak payahlah, lain kali saya tak nak beli atas talian lagi dah. Jadi di situ adalah satu rangkaian di mana kita akan meningkatkan kata dalam bilangan tak saya setiap tahun kita akan tingkatkan dalam 3,000 kata touch point dia. So jadi bila ada touch point tu kita akan paparkan apa kita panggil PUDO. Baru-baru ni telah keluarkan video untuk kita memberi pendidikan kepada orang ramai tentang adanya rangkaian PUDO ini. Itu antara inisiatif di bawah package Plan Accelerator Kurier Negara, yang mana saya rasa itu juga menumpukan ataupun memberi kemudahan kepada PKS yang berada di luar bandar, memberi akses yang lebih dekat kepada mereka untuk proses penjualan dan sebagainya. Selain itu, bagaimana Doktor melihat package ini mampu menjana ataupun membantu PKS di luar bandar untuk mencapai pelanggan mereka?
Bila kita cerita tadi pasal Pudo tadi, antara tempat-tempatnya adalah di pusat internet community yang banyaknya terletak di luar bandar, ya. Jadi kita juga mempunyai program satu lagi untuk kita panggil program pemekasaan pendigitalan usaha mikro. Okey, dan di sini mereka boleh menghantar barangan mereka ke Pudo dan ianya akan diambil dan dihantar kepada pembelinya. Ya, jadi di sini kata usahawan-usahawan di luar bandar tidak lagi memerlukan kata orang tengah ataupun memerlukan kata penghantaran terlalu jauh daripada tempat mereka melaksanakan perniagaan mereka. Jadi ini akan membantu mereka untuk mempercepatkan penghantaran dan dengan adanya pendigitalan atau penjualan atas talian, ianya juga akan melebarkan pasaran mereka. Bagaimana pengguna boleh tahu kawasan mereka ada pusat pengurutan dan juga serani Pudo ini, Doktor? Kita memang ada 873 pusat internet community buat sementara ni, dan kita akan akan meningkatkan bilangan tu kepada 910 dalam masa yang terdekat. Dan senarai-senarai pusat internet community ni boleh didapati dalam laman web di pihak MCMC, dan juga kita boleh, kalau nak tahu, kita juga ada pejabat-pejabat MCMC di setiap negeri, dan kalau orang-orang di negeri tersebut ingin mendapatkan bantuan, bolehlah memanggil kepada pejabat MCMC di negeri tersebut. Iaitu antara inisiatif yang dilancarkan melalui Pudo, iaitu Pusat Pengurutan dan juga Serahan, yang mana mempermudahkan lagi akses untuk menghantar dan juga mengumpul parcel-parcel terutamanya kepada PKS di kawasan pedalaman. Baik, selepas ini kita nak melihat pula bagaimana pakej ini mempercepatkan pertumbuhan digital di kalangan peniaga PKS pedalaman dan juga luar bandar selepas ini. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan dilaksana di seluruh negara. Bangsa merupakan salah seorang daripada 2 kematian kes. Saudara-saudari dan anak-anak hanya perlu berada di rumah. Just stay at home. Kami sudah bersedia. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. Kami juga Sudah bersedia. Kamu sedia juga. Kami sudah sedia. Kami sudah bersedia. kami sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya sudah bersedia. Saya pun sudah bersedia. Kami sudah bersedia. Dan kami semua juga sudah bersedia Untuk menerima vaksin COVID-19. Isi rumah kategori miskin Tegar bakal menerima bantuan sebanyak RM500 pada bulan Ogos, RM500 pada bulan November dan RM300 pada bulan Disember. Manakala individu bujang kategori miskin Tegar akan menerima bantuan sebanyak RM100 pada bulan Ogos dan RM300 pada bulan November. Kedua, isi rumah kategori B40 akan menerima bantuan sebanyak RM500 pada bulan Ogos dan RM300 pada bulan Disember. Manakala bujang kategori B40 akan menerima bantuan sebanyak RM200 pada bulan Ogos. Dan ketiga, isi rumah kategori M40 ataupun M40 turut menikmati bantuan sebanyak RM250, manakala bujang kategori M40 ataupun M40 akan menerima RM100 pada bulan Ogos nanti.
Baik, terima kasih anda lagi masih bersama dengan saya. Hari ini kita bercakap mengenai Pelan Accelerator Kurier Negara Package yang mana memberi kemudahan kepada PKS di luar bandar untuk proses penghantaran dan juga pengumpulan parcel mereka. Baik, Doktor, kalau kita melihat kepada package yang diperkenalkan ini, bagaimana ia sebenarnya mempercepatkan proses ekonomi digital di Malaysia, terutamanya kepada PKS yang berada di luar bandar ni, Doktor? Bila kita lihat dari segi ekonomi digital, kita kena lihat dalam konteks 4 perkara. Yang pertama adalah dari konteks kesaling hubungan. Okey, yang itu kita telah ada program jendela untuk memastikan kesaling hubungan itu dapat dimantapkan. Kedua, kita kena ada apa kita panggil sebagai platform jual beli, ya. Di sini kita boleh menggunakan pakai platform jual beli yang telah sedia ada, seperti Shopee, Lazada dan pelbagai lagi platform yang dibangunkan juga di Malaysia. Dan dengan ada platform tersebut, perkara ketiga mesti dilaksanakan, iaitu adalah pembayaran atas talian. Talian ataupun e-payment ni juga telah dibangunkan di Malaysia dan akan dirancangkan lagi dengan pengeluaran lesen bank digital oleh pihak Bank Negara Malaysia tidak lama lagi, ya. Dan perkara keempat adalah kita panggil last mile delivery. Last mile delivery di mana kurier akan memainkan peranan. Dan di sinilah kalau kita lihat usahawan-usahawan mikro kita di luar bandar, kalau mereka telah mengambil pendekatan untuk menjual atas talian, maka atas platform pembayarannya yang cashless dan juga last mile yang disediakan oleh pihak kurier, mereka dengan itu boleh menumpukan keseluruhan masa mereka untuk menghasilkan barangan yang mereka ingin jual. Tidak perlu lagi hari ini saya boleh menghasilkan hanya 4 jam saja. Sebab 4 jam lagi saya kena hantar barang. Ya, dan tak perlu lagi. Jadi mereka boleh mengambil masa yang lebih lama untuk menghasilkan barang, dan barangan yang dihasilkan boleh ditingkatkan bilangannya dan jualannya pun dapatlah meningkat sekali. Betul. Baik, Doktor, kita melihat juga kepada perkhidmatan sektor kurier dan juga pos sekarang ini. 86% daripada aduan pengguna adalah berkaitan dengan perkhidmatan buruk. Jadi bagaimana kemunculan package ini boleh melancarkan lagi proses penghantaran ini dan juga menepis dakwaan-dakwaan bahawa perkhidmatan 86% daripadanya adalah yang terburuk, Doktor? Kita melaksanakan 4 pendekatan, ya. Pendekatan yang pertama, kita tidak lagi membenarkan lesen-lesen baru dikeluarkan, ya. Kerana kita dah ada 100 lebih lesen pengusaha kurier ni, ya. Jadi dengan adanya moratorium yang telah diumumkan terdahulu, maka kita akan menyediakan satu environment yang lebih terkawal. Itu yang pertama. Nombor 2, kita akan melihat bagaimana kita boleh mengatur semula pemegang lesen ni untuk mereka memberi lebih fokus terhadap perkhidmatan yang mereka ingin menceburi, ya. Dalam konteks kurier ni pun ada dah banyak dia kategori-kategorinya, ya. Dan di sini kita telah pun keluarkan apa kita panggil sebagai public consultation, di mana kita telah memaklumkan pendekatan baru dari segi pelesenan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga menghasilkan garis panduan untuk amalan industri yang terbaik. Yang ini sedang dilaksanakan bersama dengan industri, dan kita akan juga mengambil pendekatan public consultation untuk memastikan tahap penyediaan perkhidmatan itu mengikut cita rasa kita sebagai pengguna. Ya. Dan pendekatan yang terakhir adalah memperkukuhkan lagi kawal selia, di mana sekiranya pihak pemegang lesen ini tidak mengikut garis panduan perkhidmatan minima yang mereka patut laksanakan, maka kita akan mengambil pendekatan penguatkuasaan. Di sini terdapat penalti lah ke pembayaran atas kesalahan sekiranya tersabit.
Baik, itu antara penambahbaikan ataupun usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak SKMF sendiri di bawah pakej yang diperkenalkan, iaitu Pelan Akselerator Kuria Negara sebagai satu lagi loncakan ataupun lanskap baru untuk kita menghadapi pandemik COVID-19 ini, terutamanya dalam sektor industri kurir dan juga pos. Baik, terima kasih kepada Dr. Fadrullah Saimi Abdul Malik, Pengerusi Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC, yang telah pun membincangkan mengenai pakej Akselerator cemerlang ataupun yang terbaik yang boleh dikatakan diperkenalkan oleh SKMM sendiri bagi merancangkan lagi industri pos dan juga kurir Malaysia dalam tempoh pandemik ini. Sekira itu sahaja daripada saya. Kita kembali bersama rakan tugas. Silakan. Bagi meringankan beban kewangan ahli KWSP yang terjejas akibat PKP, KWSP akan memperkenalkan kemudahan pengeluaran baru, iaitu iCitra. Menerusi iCitra, seramai 12.6 juta ahli KWSP boleh membuat pengeluaran sehingga RM5,000 dengan kadar bayaran tetap RM1,000 sebulan untuk tempoh 5 bulan, tertakluklah kepada jumlah simpanan KWSP ahli. Pelaksanaan iCitra ini dijangka dapat menyalurkan RM30 bilion kepada rakyat untuk menampung keperluan harian. Ahli boleh mula memohon kemudahan pengeluaran KWSP di portal dalam talian iCitra di icitra.kwsp.gov.my mulai 15 Julai 2021, dengan pembayaran pertama dijangka akan dikreditkan dalam akaun ahli pada bulan Ogos 2021. Baik, BIS Malaysia edisi 22 Julai 2021 berakhir di sini. Terus amalkan norma baharu dan patuhi SOP untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Dan bersama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat, saya Hazel Desmond. Kita jumpa lagi.